Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan pada Allah SWT kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama. Allah Ta'ala bagi kelapangan masa, kelapangan kesihatan, kelapangan tugasan untuk kita mengikuti satu lagi sesi kuliah yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Itulah dia tentang Muwafaqat Omar. Muwafaqat Omar. Maka Alhamdulillah pada hari ini siri yang ke-12 kita masuk insya-Allah Muwafaqat yang ke-17. Itulah dia berkenaan dengan tawanan Badar. Tawanan Badar. Okay. Jadi apa cerita tentang Muwafaqat ni? Muwafaqat ni dia cerita tentang satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut dalam Quran, maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Daripada suratul Anfal ayat yang ke-67 hinggalah ayat 69. Suratul Anfal ayat 67 hingga ayat 69. Jadi Allah Ta'ala sebut apa daripada ayat Quran ni tuan-tuan? Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedangkan Allah SWT menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah itu maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan yang terdahulu daripada Allah, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebusan diri yang kamu ambil daripada tawanan itu. Maka makanlah daripada apa-apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi baik, serta bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ayat Quran daripada surah Al-Anfal ni, ayat yang ke-67 hingga 69 ini menceritakan tentang tawanan Badar. Secara spesifiknya dia ceritakan tentang tawanan Badar. Apa kaitannya kisah ini ataupun apa kaitannya ayat ini dengan Muwafaqat Omar? Kita dah banyak kali sebutkan sebelum ni bahawa Muwafaqat ini maksudnya ayat-ayat Allah Ta'ala yang turun kerana menyetujui beberapa pandangan Omar Al-Khattab, yang mana Muwafaqat ini topik yang bukan sekadar berlaku kepada Omar Al-Khattab seorang sahaja. Sebenarnya turut berlaku kepada sahabat-sahabat yang lain. Banyak lagi sahabat lain yang turut ada manakib ataupun kelebihan dari sudut Muwafaqat ini. Cumanya Omar ini sesuatu yang dominan dalam manakibnya itu. Memang Muwafaqat ini adalah satu manakib yang sangat dominan lah yang ada pada Omar, kerana ada banyaknya ayat Quran yang turun kerana peristiwa-peristiwa tertentu yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni ataupun Omar itu sendiri pandangannya itu selari dengan Al-Quran. Kerana itu antara yang menarik. Jadi salah satu yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah tentang tawanan Badar tu. Tuan-tuan, kita tahu perang Badar ni perang yang pertama berlaku dalam Islam kan. Perang yang pertama yang berlaku dalam Islam. Nanti kita akan detailkan tentang perang Badar. Jadi apabila dapat tawan tu, apa nak buat? Maka situ yang timbul isu kan. Sebab dia perang yang pertama dan tawanan perang juga adalah tawanan yang pertama. Jadi apa nak dilakukan terhadap tawanan itu? Maka di situ berlakunya musyawarah dan perbezaan pandangan antara Nabi dan juga Abu Bakar dan juga Omar. Ini kita akan ceritakan nanti. Jadi perkara ini dia terkait dengan Muwafaqat Omar seperti mana yang kita sebutkan tadi, seperti mana yang diriwayatkan oleh satu hadis. Dia ada beberapa riwayat lain. Disebutkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, hadis yang cukup panjang ni. Kita baca maksud dia. Selepas mereka berhasil menawan beberapa orang tawanan. Ini cerita ni dekat lah.
kita ambil part yang muwafaqah tu, kita nak bagi faham bab muwafaqah. Nanti kita akan flashback balik cerita tentang perang Badar dan sebagainya. Selepas mereka berhasil menawan beberapa orang tawanan, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan juga Umar, apa pandangan kamu tentang tawanan ni? Ini sebab first time kan? Pertama kali dapat tawanan, pertama kali berlakunya peperangan, dan pertama kali mendapat tawanan, jadi apa nak dilakukan dengan tawanan ni? Jadi Nabi Muhammad SAW, baginda minta pandangan daripada sahabat. Dan sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah SAW sudah tentu adalah Abu Bakar dan juga Umar, selain daripada sahabat-sahabat yang lain. Maka Umar dengan Abu Bakar ni ditanya oleh Nabi, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa kita nak buat? Kan, apa kita nak buat? Maka Abu Bakar menjawab, ya Nabi Allah, kan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, mereka ni adalah saudara kita. Kan? Sebab kita tahu bahawa peperangan Badar ini berlaku di antara musyrikin Mekah dengan Madinah. Kan, peperangan yang berlaku di antara musyrikin Mekah dengan Madinah. Nabi ni asalnya daripada Madinah. Kan, Nabi ni asalnya daripada Mekah dan berhijrah ke Madinah. Kan, daripada Mekah hijrah ke Madinah. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar dan juga seluruh orang Muhajirin sebenarnya kasarnya adalah datangnya daripada Mekah Al-Mukarramah. Jadi perang Badar itu berlaku di antara Mekah dengan Madinah, dikala Nabi dan juga sahabat-sahabat Muhajirin berada di pihak Madinah, kan, di pihak Madinah. Maka yang ditawan itu adalah lawannya, itulah dia orang-orang daripada Mekah. Jadi mereka ni sebenarnya adalah saudara mara, kan, saudara mara, sahabat andai, memang jiran tetangga dan sebagainya. Maksudnya orang-orang yang rapat, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Umar ketika mereka berada di Mekah. Jadi itu Abu Bakar disebut, dia kata mereka ni adalah saudara kita. Kan, mereka ni adalah saudara kita. Jadi sebaiknya kita ambil saja fidyah. Fidyah ni maksudnya duit lah. Kan, fidyah, ambil fidyah daripada mereka agar dapat kita gunakan untuk menambah kekuatan bagi melawan tentera kafir yang seterusnya. Sebab kita tahu bahawa perang Badar ni berlakunya di antara musyrikin Mekah dengan kerajaan Islam Madinah. Kita tahu memang bilangannya itu sangat jauh beza dari sudut manpowernya, dari sudut kelengkapan perangnya. Jadi Abu Bakar dia bagi cadangan, dia kata ambil fidyah. Maka bila dapat duit fidyah tu nanti, apa yang kita boleh buat? Kita boleh memperkuatkan lagi menggunakan duit itu. Memperkuatkan lagi barisan ketenteraan kita. Kan, jadi supaya apa? Supaya kita dapat lebih bersedia apabila kita menghadapi serangan musuh-musuh di masa yang akan datang. Jadi ada logiknya, kan? Ada logiknya apa yang Abu Bakar sebutkan ini. Kemudian Abu Bakar sambung lagi, dia kata apa? Semoga Allah SWT memberikan cahaya hidayah kepada mereka. Maksudnya bebaskanlah mereka, mudah-mudahan satu hari nanti mereka akan menganut agama Islam. Itu maksud Abu Bakar. Kemudian Rasulullah tak buat keputusan terus, kan? Rasulullah ni dia seorang yang sangat suka wa amruhum syura bainahum, kan? Sangat suka kepada mesyuarat, sangat suka mendapat pandangan-pandangan, kan? Jadi Rasulullah bertanya kepada Umar, bagaimana pula dengan kamu ya Umar, wahai Ibn Khattab? Kemudian Umar menjawab, demi Allah. Dia kata, tidak, demi Allah dia sebut. Maksudnya Umar dah sebut tu terang dia tak setuju dengan pandangan Abu Bakar. Wahai Rasulullah, aku tak sependapat dengan Abu Bakar. Ini Umar sebut. Pada pandanganku, kita bunuh sahaja mereka semua. Ni kasar sikitlah Umar, kan. Kita bunuh sahaja mereka semua. Biarkan Ali bunuh Uqail. Biarkan Ali bunuh Uqail. Uqail ni adik-beradik Ali. Kan, dan aku pula bunuh sesiapa sahaja yang diperuntukkan untukku. Kerana mereka semua adalah pemimpin orang-orang kafir dan juga ketua-ketua mereka. Sebab Nabi dapat tawan lebih kurang dalam 70 orang ketika tu. Jadi antara yang Nabi dapat tawan adalah Uqail tu. Uqail tu bin Abi Talib. Kan? Uqail ni bin Abi Talib. Maksudnya anak Abi Talib, adik-beradik dengan Ali, sepupu dengan Rasulullah. Jadi memang dalam bab kita fahamlah karakter orang musyrikin Mekah ni, mereka ketika zaman jahiliah dulu mereka ni asabiahnya kuat, kan? Asabiahnya kuat. Jadi kenapa Umar bagi cadangan Ali bunuh Uqail, bunuh adik-beradik sendiri? Supaya apa? Supaya tidak ada dendam, kan? Supaya tidak ada dendam. Kalau Umar bunuh Uqail, mungkin Ali akan rasa marah dengan Umar, kan? Jadi perkara tersebut nak elakkan daripada berlaku, maka bunuh saudara mara, kan? Bunuh saudara mara yang musuh ni lah, yang berbeza akidah ni. Maka itu yang disebutkan oleh Ali. Okey, jadi Nabi Muhammad SAW sendiri, bagi dia SAW sendiri lebih cenderung dan juga bersetuju dengan pandangan Abu Bakar dan menolak pandangan Umar. Maksudnya dengar dulu, kan? Dengar dulu pandangan Abu Bakar,
kemudian dengan pandangan Umar, kemudian ada di madar tertentulah dalam hadis-hadis riwayat yang lain, ada beberapa lagi siri perbincangan yang berlaku yang didetailkan lagi oleh dalam riwayat-riwayat tersebut. Tapi akhirnya keputusannya ala kulli hal Nabi Muhammad SAW cenderung kepada pandangan Abu Bakar dan menolak pandangan Umar. Maksudnya keputusannya adalah ambil fidyah ataupun ambil wang tebusan. Ambil wang tebusan. Jadi Nabi tak bunuhlah. Nabi tak bunuh dan Nabi minta wang tebusan. Nanti kita detailkan ada beberapa wang tebusan lah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berlakunya adalah apa dia? Keesokan harinya. Keesokan harinya. Omar datang menemui Rasulullah. Dia jumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia tengok baginda SAW sedang duduk sambil menangis bersama dengan Abu Bakar. Ini pelik tuan-tuan. Kita tengok macam mana para sahabat ni, mereka ni hebat. Mereka ni hebat. Kebersamaan mereka tu Masya Allah. Memang hubungan yang sangat rapat. Bila dia tengok Abu Bakar ni menangis dengan Nabi. Nabi ni menangis dengan Abu Bakar. Dia pun tanya, "Ya Rasulullah, bagi tahu aku, sebab apa kamu dengan sahabatmu ni menangis?" Kalau aku rasakan sebabnya itu munasabah, maka aku pun akan menangis juga. Aku pun akan menangis juga. Kalau tidak, maka aku tetap akan menangis bersama dengan kamu berdua. Maksudnya, bagi tahu aku sebab kenapa kamu menangis. Kalau aku boleh faham sebabnya, aku akan menangis. Kalau aku tak faham sebabnya, aku nak nangis juga. Ni sahabat suka duka ni, Masya Allah, memang hebat. Persaudaraan dan juga ukhuwah yang mereka tonjolkan sesama mereka pada sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW ni sendiri. Kemudian Nabi pun bersabda, Nabi kata apa? "Aku menangis kerana sahabat aku yakni Abu Bakar mencadarkan kepadaku agar mengambil fidyah, yakni tebusan daripada mereka iaitu tawanan. Sedangkan Allah Ta'ala telah menyediakan azab yang sangat hampir untuk mereka." Lebih hampir daripada pokok ini, Nabi tunjuk pokok yang dekat dengan Rasul. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan satu ayat, "Maka Nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Daripada suratul Anfal tadi, ayat 67 tu sampailah kepada fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Suratul Anfal ayat 69. Jadi tidaklah patut bagi seorang Nabi ada tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Sebab itu adalah perang Badar, perang yang pertama. Perang yang pertama. Jadi kekuasaan Islam ni orang tak nampak lagi dominan tu. Tak nampak lagi kekuasaan tu. Memang musyrikin Mekah mendominasi lah. Jadi tak patut, ni Allah Ta'ala sebut, tak patut Nabi ni ambil tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Dan sehinggalah akhirnya, makalah apa yang telah kamu dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi baik. Nanti kita akan syarahkan apa benda yang Allah Ta'ala nak sebutkan daripada ayat ni. Baik. Kita flashback balik tuan-tuan, cerita pasal perang Badar. Yang pertamanya tuan-tuan, saya nak sebutkan di sini bahawa perang Badar ni sebenarnya adalah perang bukannya peperangan yang Nabi hendak. Bukannya peperangan yang Nabi cetuskan. Bukan. Islam tidak mencetuskan peperangan. Islam ni adalah satu agama rahmat, agama kasih sayang, agama diplomasi. Kita menganut agama yang tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Kita tak paksa orang masuk Islam. Sebaliknya, kita lebih suka untuk berdakwah dengan cara yang baik, berbahas, berdialog, memujuk rayu untuk bersama dengan kita menganut agama Islam dengan cara yang baik, bukannya memaksa, bukannya dengan mata pedang. Tidak, kita bukannya agama yang begitu, kita tidak ada pernah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama ni. Tetapi apa yang berlakunya apa dia? Kita ingat bahawa ketika peristiwa hijrah, para sahabat ni terutamanya as-sabiqunal awwalun, masa ni masih lagi pada zaman awal Islam. Para sahabat ni yang daripada Mekah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, daripada Mekah hijrah ke Madinah. Mereka ni betul-betul bagi jiwa dan raga untuk Allah. Mereka ni betul-betul bagi jiwa dan raga untuk Allah. Kita hari ni kalau nak banding memang jauh sangatlah bezanya kan. Memang jauh sangat. Mereka ni bagi jiwa raga. Mereka bukan sekadar bagi nyawa. Mereka bukan sekadar bagi nyawa. Mereka menggadaikan nyawa tu. Bila-bila masa saja boleh diserang ketika hijrah, boleh macam-macam boleh berlaku. Risikonya terlalu besar. Sehingga nyawa tu diletakkan sebagai pertimbangannya. Memang terlalu dahsyat. Tapi itu risiko yang mereka ambil kerana mempertahankan akidah. Dan yang keduanya, mereka juga mengorbankan harta. Tuan-tuan bayangkan tak? Dia bukan cerita nak berjalan. Hijrah ni bukan cerita nak berjalan. Kita nak berjalan, kita boleh kemas baju. Ambil apa-apa yang kita
nak bawa yang penting. Ada benda-benda yang kita rasa kita perlu tinggalkan tu pun kita keluar bercuti ke apa benda ke, pergi ziarah orang dan sebagainya, akhirnya kita kembali semula ke rumah. Tapi hijrah ni pergi dalam keadaan tak ada jaminan boleh kembali semula ke Mekah. Pergi dalam keadaan tidak ada jaminan boleh kembali balik ke Mekah. Maka harta-harta yang ada tu kebanyakannya memang ditinggalkan. Kan ditinggalkan rumah-rumah lah. Kan harta benda dalam rumah tu confirm lah tinggal. Kan? Mungkin ada pakaian yang dibawa, sedikit makanan, kan, apa-apa yang diperlukan ketika dalam perjalanan. Kan? Binatang-binatang ternakan, tumbuh-tumbuhan yang ditanam, pokok-pokok, kan. Semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Maksudnya harta tu ditinggalkan. Jiwa raga ni, saya sebutkan jiwa raga ni. Kan bukan sekadar nyawa, bahkan harta pun ditinggalkan. Kan ada orang disayang nyawa lebih daripada harta, ada orang disayang harta lebih pada nyawa. Kan? Macam-macam. Tapi maksudnya pada sahabat ni ditinggalkan dua-dua. Nyawa pun diletakkan sebagai risiko, harta pun ditinggalkan juga. Kan maksudnya memang habis tinggal. Maka kemudian hijrah. Kan hijrah ke Madinah dalam keadaan meninggalkan harta benda. Dan apabila ditinggalkan harta benda ni, musyrikin Mekah ni apabila mereka ni tak dapat nak tawan orang-orang yang muhajir ni, orang yang berhijrah ni, apa yang mereka lakukan, mereka nampak kan keuntungan yang besar di mata mereka. Apa dia? Harta-harta yang ditinggalkan oleh orang Islam. Harta-harta yang ditinggalkan oleh orang Islam. Maka ketika itulah yang berlakunya apa yang berlaku, mereka ambil harta orang Islam, kemudian mereka jual. Oh, ini keuntungan yang besar. Tidak ada modal, ambil harta orang punya, kemudian jual. Untung tu kita dapat. Kan, untung tu musyrikin Mekah dapat. Memang untung besar. Kan, memang untung besar. Jadi, apabila mereka lakukan itu, mereka ni memang perdagangan tu kita tahulah Rihlat Asy-Syita' was-Shaif kan, mereka berdagang ke Syam, mereka berdagang ke Yaman. Kan perdagangan tu berlaku. Apabila mereka pergi ke Syam, mereka akan melalui Madinah sebab Syam berada di utara. Kan Syam ni dia berada di utara, Yaman dia berada di selatan. Kan di selatan. Jadi Mekah turun ke bawah lagi. Madinah berada di atas, di belah di utara lagi. Jadi bila mereka ni berdagang ke Syam, Nabi akan hantar sahabat-sahabat untuk merampas kembali harta yang telah diambil oleh musyrikin Mekah untuk dijual. Bukan ambil harta orang musyrikin Mekah. Sebaliknya mengambil kembali hak mereka yang diambil oleh musyrikin Mekah untuk dijual, mereka nak ambil balik. Itu poin dia. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya, dia nak ambil kembali hak mereka. Bukannya nak rampas hak orang. Tak. Nak ambil kembali hak mereka. Itu niatnya. Jadi beberapa kali kabilah dagangan berlepas daripada Mekah pergi ke Syam, dan Nabi beberapa kali menghantar beberapa rombongan untuk dapatkan kembali harta tersebut, tapi gagal. Sehinggalah akhirnya apa yang berlaku? Satu ketika Abu Sufyan ni ketika itu musyrik. Dia bawa harta dagangan yang paling besar dengan nilaian yang mencecah, disebutkan dalam kitab-kitab sirah, mencecah 50,000 dinar. 50,000 dinar. 50,000 dinar ni nilaian sekarang ni juta lah tuan-tuan. Puluh-puluh juta. Kan maksudnya harta yang sangat banyak. Dibawa oleh 1,000 ekor unta. Kan dia gunakan unta sebagai trailer dia kan. Jadi gunakan unta 1,000 ekor unta. Dan ada lebih kurang dalam 40 orang pengawal. Ramai banyak barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi Nabi ni bila dapat tahu, dan dikatakan bahawa itulah dia kabilah dagang yang paling besar. Kan kabilah dagang yang paling besar. Jadi mereka bawa bukan harta mereka. Mereka bawa harta orang Islam yang berhijrah. Kan? Jadi Nabi hantar. Apa yang Nabi lakukan, Nabi hantar. Nabi hantar rombongan untuk pergi dapatkan. Dan disebabkan masa tu adalah banyaknya harta yang dibawa oleh Muhajirin Mekah, maka Nabi sendiri yang mengetuai rombongan untuk pergi dapatkan kembali harta tersebut. Nabi pergi. Bukan nak perang. Pergi nak dapatkan kembali hak mereka. Itu poin dia. Jadi, nak jadi cerita Abu Sufyan ni, dia dapat tahu. Orang dulu, dia style dia orang depan. Dia kan dia ada perisik. Kan, peperangan kan. Peperangan, dia ada perisik. Jadi perisik ni dapat tahu yang Nabi Muhammad SAW telah keluar. Dan sudah tentu mereka pun ada pengalaman sebelum daripada ni. Sebab Nabi pernah cuba, ada berlaku cubaan beberapa kali sebelum daripada berlakunya Perang Badar ni. Bila mereka dapat tahu yang Nabi telah keluar bersama dengan rombongan 300 lebih orang ni, untuk mendapatkan kembali harta mereka ni, Abu Sufyan berhubung dengan musyrikin Mekah di Mekah. Dia berhubung. Keluarlah Abu Jahal
bersama dengan bala tentera dia 1,000 orang. Keluar Abu Jahal. Maka tapi ketika tu Abu Sufyan ni dia pandai. Dia berjaya elak. Dia berjaya elak. Bila dia berjaya elak, dia pergi ke Syam, dia jual barang dagangan tu. Dia jual barang dagangan. Kemudian bila dah selesai jual semua, dia pun kembali semula. Bila kembali semula, Nabi tunggu. Sebab Nabi dah tahu dah dia gagal berjaya. Dia gagal dapatkan masa mereka ni on the way nak ke Syam. Jadi bila mereka ni nak balik, Nabi standby sekali lagi. Kan, standby sekali lagi nak sekat. Nak dapatkan kembali harta-harta yang telah keuntungan yang mereka dapatkan daripada menjual harta orang Islam tu. Kan, jadi Nabi ni kumpul. Bila Nabi berkumpul, Abu Sufyan ni pandai. Dia berjaya elak sekali lagi. Bila dia berjaya elak, masa itulah Abu Sufyan hantar mesej kepada Abu Jahal bagi tahu yang okeylah, tak perlulah. Kan, tak perlulah. Kami dah berjaya elakkan diri daripada rombongan Muhammad. Kan, dah berjaya elakkan diri daripada rombongan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Abu Jahal dapat mesej tu, Abu Jahal masa tu tengah membuat-buat marah. Kan, tengah membuat-buat. Dan masa tu dia katakan, tak apa. Kali ni kita hancurkan terus Muhammad. Kasarnya gitulah. Kita hancurkan terus Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal ni ke depan. Bila Abu Jahal ke depan lagi, Nabi tak jumpa pun dengan Abu Sufyan tu. Bila Abu Sufyan tu, Nabi tak berjaya pun sebenarnya. Tapi apabila Abu Jahal ke depan, maka di situlah mereka bertemu dan berlakunya pertempuran. Maka itulah dia pertempuran yang kita namakan sebagai Perang Badar. Perang yang berlakunya pada hari Jumaat. Kan, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan dalam peperangan ni kita tahu bahawa tentera Islam tu jumlahnya seramai dalam 300 lebih orang. Kan, 316, 313, tak kisahlah. Tapi jumlah tu dia tak jauh beza. Lebih kurang dalam 300 lebih. Menghadapi musyrikin Mekah yang jumlahnya lebih kurang dalam 1,000 orang. Kan, 1,000 orang, ramai. Kan, dalam 3 kali ganda. Dan dalam hadis yang cukup panjang kita boleh tahulah. Memang berlakunya beberapa banyak riwayat. Kalau kita baca dalam Al-Bidayah wan Nihayah lagilah. Cerita pasal Perang Badar ni panjang sangat diceritakan. Begitu banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Perang Badar ni. Tuan-tuan boleh dalamilah. Kita tak dalami sangat di sini sebab kita fokus kepada muwafaqat itu. Jadi berlaku perang yang dibantu oleh malaikat. Kan, di sini pun ada isu yang menarik juga kalau kita nak bincangkan, tuan-tuan. Sebab malaikat ni kita tahu malaikat ni hebat kan. Malaikat ni tentera Allah. Malaikat ni tentera Allah. Bila Allah Ta'ala turunkan malaikat sebenarnya tak perlu turunkan banyak pun. Turunkan satu malaikat pun sebenarnya musyrikin Mekah dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Tapi sengaja Allah Ta'ala turunkan banyak malaikat. Turunkan banyak malaikat untuk tunjukkan kekuasaan dia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Kan, para ulama bincang juga kenapa turunkan ramai dan sebagainya kan. Tapi nak tunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, kerasulan baginda. Menunjukkan bahawa malaikat itu betul-betul wujud sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Kan, kalau mereka ni tak menyaksikan, maka sudah tentu agak sukar sikit nak percaya. Dan perkara tersebut bukan sekadar disaksikan oleh orang Islam, bahkan disaksikan juga oleh orang musyrik Mekah. Kan, sehinggalah mereka ni apabila mereka kalah, mereka balik ke Mekah. Mereka orang musyrik Mekah yang tidak pergi, contoh macam Abu Lahab tak pergi ke Perang Badar. Dia ni macam tak boleh nak terima kan. Abu Lahab ni macam tak boleh nak terima kenapa musyrik Mekah kalah dalam Perang Badar. Bila ditanya kepada orang-orang yang balik tu, tentera musyrik Mekah yang terlibat dalam Perang Badar tu, semua menyebutkan tentang kewujudan malaikat tu. Tapi dia tak boleh nak percaya kan. Sebab apa? Dia tak menyaksikan sendiri. Jadi sebenarnya bila Allah Ta'ala menurunkan banyaknya malaikat, sebenarnya menjadi bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga membuktikan ajaran Nabi bahawa adanya malaikat-malaikat yang cukup banyak sebenarnya, yang cukup hebat, yang mana Allah Ta'ala jadikan mereka ni daripada cahaya. Jadi bila perang tersebut tamat, kan, kita tahulah perang tersebut tamat, habis, kemenangan berpihak di tangan orang Islam. Maka 70 orang tentera musuh terbunuh. 70 orang, tak ramai pun. Kan, walaupun kita kata ramai malaikat turun, tapi sebenarnya impaknya tak besar pun. Sebab bukan hadafnya adalah untuk menghancurkan. Kan, Allah Ta'ala masih lagi buka ruang untuk mereka ni masuk Islam. Kan, jadi bukannya matlamat Allah Ta'ala menurunkan malaikat tu untuk menghancurkan musyrikin Mekah, tidak. Kan, bukan. Sebaliknya untuk menonjolkan sisi yang saya sebutkan tadi, menambah keimanan, membuktikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW tu.
Sebab tu yang matinya akhirnya 70 orang je. Kan tak ramai pun daripada 1,000 orang musyrikin Mekah, 70 orang je mati. Tak ramai lah, tak sampai 10% pun. Kan dalam 7% je yang mati, dan 70 orang pula yang berjaya ditawan. Kan jadi tak ramai pun. Dan di pihak tentera Islam pula seramai 14 orang syahid. Kan 14 orang syahid. 14 orang syahid, dan juga 6 orang daripada musyrik orang Islam yang syahid ni adalah daripada Muhajirin, dan 8 orang itu daripada golongan Ansar. Itulah 70 orang ni lah sebenarnya yang dibawa balik oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apabila dibawa balik Rasulullah bawa balik 70 orang ni, maka di situlah berlakunya perbincangan. Kan perbincangan yang kita ceritakan tadi dalam hadis yang panjang tadi kan. Di situlah berlakunya perbincangan. Maka bincang dengan Abu Bakar dengan Umar, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Maka Abu Bakar dia bagi pandangan, dia kata bebaskanlah tebusan tawanan ini, bebaskan. Tapi sebagai syarat pembebasan tersebut kita ambil tebusan, kita ambil duit. Maka ada sebut duit, ada sebut khidmat. Kan duit ni ada disebutkan, kalau tengok dalam buku ni, dalam nota kaki itu dinyatakan. Dalam nota kaki itu dinyatakan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang berapakah berapakah nilai tebusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, dikatakan antaranya agak lupa dah. Antaranya disebutkan ada yang menyebutkan bahawa nilaian tebusan itu antara 400 dirham. 400 dirham hingga 4,000 dirham. Tengok kepada orang. Kan 400 dirham hingga 4,000 dirham. Jadi 400 dirham ni dalam berapa ribu tu? Dalam berapa ribu ringgit lah kot. Saya ingat dalam berapa ribu ringgit seorang. Kalau 4,000 ni dia mungkin 10,000 lah. 10,000 ringgit. Kemudian Al-Abbas sendiri menebus dirinya dengan 40 aun emas. 40 aun. Dia pakai aun kan. 1 aun ni lebih kurang dalam 30 gram. 1 aun lebih kurang dalam 30 gram. Jadi kalau 30 gram, kalau 40 aun lebih kurang dalam 1,200 gram emas. 1,200 gram ni boleh tahan jugalah kan. Kalau 1 gram sekarang lebih kurang dalam berapa ratus, berapa ribu, saya pun tak pastilah, dalam RM1,000 kot kasar lebih kurang kan. Kalau 1,000 sekarang 1 gram emas, jadi kalau 1,200 gram emas lebih kurang dalam 120,000 macam itulah kalau ringgit Malaysia sekarang nilaiannya. Kemudian ada juga yang menyebutkan Aqil dan juga Naufal menebus diri mereka dengan 100 aun emas. Lebih banyak lagi lah 100 aun emas. Dan ada juga yang menyebutkan dari sudut dinar, 400 dinar. Dan ada beberapa riwayat yang lain lagi lah yang menyebutkan tentang kadar wang tebusan yang mereka dapat daripada tawanan yang dibebaskan itu kan. Tapi pandangan ini Abu Bakar sebutkan, macam kita sebutkan tadilah, ada beberapa sandaran, ada beberapa hujah lah. Ada beberapa hujah. Antaranya yang kita sebutkan, ada beberapa tawanan tersebut sebenarnya adalah daripada keluarga Rasul sendiri kan, keluarga Nabi sendiri. Antaranya siapa dia? Antaranya bapa saudara Nabi Al-Abbas. Kan Al-Abbas ni orang baik. Kan Al-Abbas ni orang baik. Kan Al-Abbas dia zahirkan Islam dia satu malam sebelum daripada Fatu Mekah. Kan Al-Abbas ni dizahirkan Islam dia satu malam sebelum berlakunya Fatu Mekah. Kita tahu kalau kita baca kisah Fatu Mekah tu, bila Nabi sampai ke tempat dia bina camp tu, dia pasang ungun api 1,000 ungun api kan. Nabi pasang 10,000 ungun api. Nabi arahkan tentera dia untuk pasang ungun api itu 10,000 ungun api itu. Pada malam tu lah Al-Abbas sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ke Madinah. Nak masuk Islam lah. Al-Abbas ni Islam dah ketika tu kan. Dia nak isytiharkan perislaman dia, nak dalam perjalanan nak pergi ke Madinah. Tapi dia tak tahu bahawa Nabi dah datang ke Mekah. Dan Al-Abbas ni jugalah orangnya yang membawa Abu Sufyan berjumpa dengan Nabi sebelum Fatu Mekah tu. Yang menyebabkan akhirnya Abu Sufyan ni masuk Islam, dan Nabi sendiri mengisytiharkan masa Fatu Mekah tu, siapa yang berada di tanah haram, di depan Kaabah dia selamat, siapa berada dalam rumah sendiri dia selamat, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan dia selamat. Atas cadangan siapa tu? Atas cadangan Al-Abbas ni. Jadi
masa berlakunya perang Badar, Al-Abbas ni berada di pihak musyrikin Mekah. Kan, dia berada di pihak musyrikin Mekah. Ada riwayat sebut Al-Abbas sebenarnya ketika ni dah Islam, cuma dia tidak menzahirkan. Ada riwayat sebutkan begitu. Menyebabkan kalau kita baca kisah, contohnya kisah Abu Lahab mati. Abu Lahab mati ni sebab apa? Sebab dia kena pukul dengan hamba Al-Abbas. Kan, hamba Al-Abbas. Abu Lahab ni. Peristiwa tu berlaku selepas daripada perang Badar. Abu Lahab ni dia tak pergi perang Badar. Tapi dia macam kita ceritakan tadilah, dia dia tak kita kata tak boleh nak terima tentang malaikat tadi kan. Bila tak boleh nak terima tu, menyebabkan akhirnya dia ni marah dekat seorang hamba kan, marah seorang hamba. Dia ni pukul hamba tu. Kemudian hamba Al-Abbas pukul Abu Lahab ni, mati Abu Lahab. Kan Allah Taala nak bagi cerita Abu Lahab ni dibunuh oleh seorang hamba. Kan, jadi Al-Abbas ni pak saudara Nabi. Kemudian antara yang ditawan juga adalah sepupu dia Uqail. Ini kita sebutkan tadi yang Umar sebutkan, biar Ali bunuh Uqail. Sebab Uqail ni adalah anak atau adik-beradik kepada Ali, anak kepada Abu Talib. Dan juga Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, juga sepupu Nabi. Kan, sebab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan, jadi sepupu Nabi, Uqail sepupu Nabi, Naufal pun sepupu Nabi. Dan ada juga antaranya adalah menantu Abul As bin Ar-Rabi' bin Abdul Syams bin Umayyah, suami kepada Zainab. Ini pun satu cerita yang cukup menarik tuan-tuan. Kan, menantu ni, sebab Abul As ni masa tu dia ni Islam. Dia ni tak Islam, dia ni musyrik. Zainab ni Islam. Bila Nabi mengisytiharkan perislaman dia, mengisytiharkan bahawa baginda SAW telah dilantik menjadi Rasul, Zainab masuk Islam. Zainab ni anak Nabi, dia masuk Islam. Abul As ni dah berkahwin dengan Zainab sebelum kenabian Nabi. Nabi belum lagi menjadi Nabi. Maka Abul As ni dah kahwin dah dengan Zainab. Kan, dah kahwin dah dengan Zainab. Jadi bila Nabi menjadi Nabi, Zainab terus masuk Islam. Tapi bila Zainab ajak Abul As masuk Islam, Abul As tak nak. Abul As tak nak. Dan ketika tu belum ada lagi ayat yang turun supaya mereka yang suami isteri ni berbeza agama mesti terpisah ataupun automatik bercerai. Belum ada lagi, masa tu hukum tu tak ada lagi. Jadi Zainab ni kekal dengan Abul As. Dia Islam, Abul As tak Islam, Abul As tak Islam, dan mereka kekal sebagai suami isteri. Kan, mereka ni kekal sebagai suami isteri. Sehinggalah berlaku dalam perang Badar ni. Kan, berlaku dalam perang Badar ni apa yang berlaku? Apabila Abul As ni ditawan, Nabi minta tebusan. Kan, Nabi minta tebusan. Siapa yang nak tebus Nabi? Siapa nak tebus Abul As ni? Sudah tentulah isteri dia kan. Sudah tentulah isteri dia. Maka di situlah dia Zainab mengambil langkah untuk mengumpulkan harta dan menghantarnya kepada Nabi. Dan antara harta yang dihantar kepada Nabi sebenarnya adalah kalung Khadijah. Kan? Bila Nabi dapat, ni daripada siapa? Nabi tanyakan, ni daripada ni untuk menebus Abul As. Kan? Nabi pun buka harta yang sampai itu, Nabi tengok ada kalung Khadijah dan Nabi kenal. Kan, Khadijah ni isteri baginda yang Nabi paling kasih, Nabi paling sayang. Isteri Nabi yang Nabi tak pernah madu kan. Orang kata poligami Nabi ni sunnahnya poligami dah. Tak, ni Khadijah ni tak pernah dimadukan. Kan, Nabi mengamalkan poligami selepas daripada itu. Kan, selepas daripada Khadijah meninggal. Kan, jadi Nabi kenal kalung Khadijah ni, Khadijah radhiyallahu anha ni diberi kepada Zainab. Kan, jadi Nabi rasa sedih sangat, ya Allah. Kalung Khadijah ni dijadikan sebagai harta tebusan untuk menantunya yang musyrik. Kan, kemudian apa yang berlaku? Nabi jumpa, Nabi minta kebenaran daripada para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain lah. Daripada Al-Baihaqi ada sebut, Al-Hakim pun ada riwayatkan kisah yang hampir serupa. Nabi sebut dengan Abul As, wahai Abul As, aku pulangkan balik kalung ni. Kamu balik dengan satu syarat. Kamu balik nanti ke Mekah, kamu bebaskan Zainab. Biarkan Zainab datang kepada aku. Kemudian Abul As dia balik ke Mekah, dia bawa kembali harta tebusan yang Zainab dah hantar tu. Dibagi balik pada Zainab. Kemudian dia kata, ya Zainab, kita setakat ini. Kan? Kita setakat ini. Kemudian Zainab sebut, abang, kasarnya gitulah kalau kita kan, abang, jomlah ikut kami. Jomlah ikut saya pergi ke Madinah. Abul As tak nak. Abul As kekal dengan dia cintakan Zainab kan, tapi dia tak nak lah, dia tak nak Islam tu. Ketika tu dia sayang isteri dia.
Tapi dia lepaskan. Akhirnya Zainab pun pergi ke Madinah selepas daripada itu. Kan? Dan Nabi memang sayang, Nabi sangat suka dengan Abul As ni. Dan kisah Abul As ni, Zainab sendiri dalam beberapa tahun selepas itu, walaupun dilamar oleh orang lain, Zainab tak terima. Sehingga akhirnya siapa? Abul As ni sendiri yang datang ke Madinah, memeluk Islam, kemudian minta dengan Rasulullah nak kembali dengan Zainab, dan Nabi sendiri yang bawa Abul As ni pergi ke rumah Zainab. Dan Zainab ni sangat kasih, sangat sayang apabila suaminya datang kepada dia. Ini pun antara cerita yang kalau kita telusuri, side story lah daripada Perang Badar yang agak menarik juga. Dan kemudian ada juga hujah, contohnya mengatakan bahawa tebusan tersebut boleh digunakan untuk memperkuatkan dan juga mempersiapkan tentera Islam bagi memerangi musuh Allah di masa hadapan ni, kita dah sebutkan tadi. Dan macam yang kita bacakan tadi juga, Abu Bakar disebutkan mudah-mudahan mereka di satu hari nanti akan memeluk ajaran Islam. Dan memang benda ni berlaku. Bila? Ketika syafaat uzma tu, ketika berlakunya Fathu Mekah. Kan, memang Nabi memaafkan semua orang, dan semua orang ketika tu di Mekah memeluk agama Islam. Kan, jadi Fathu Mekah tu memang titik penting lah. Titik penting dalam sejarah Islam. Kan. Jadi memang akhirnya, maksudnya kasarnya, makbul lah doa Abu Bakar tu. Kan, makbul lah. Memang semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam konteks perbincangan ini, kita dah sebutkan tadi, Umar tak setuju. Kan, Umar tak setuju, dan dia mencadangkan supaya tawanan itu semua dibunuh. Dan hujahnya adalah apa dia? Tawanan ni adalah pemimpin-pemimpin serta panglima-panglima musyrikin Mekah. Bila kita dapat tawan mereka ni, ketika inilah peluangnya untuk kita melemahkan musyrikin Mekah. Dipandang dari konteks risiko dan juga bahaya yang dibawa oleh musyrikin Mekah kan, kepada Islam. Memang Nabi dengan musyrikin Mekah ni konflik tu agak lama. Kalau kita tengok dalam sejarah sirah Nabi SAW kan, memang konflik tu agak lama. Hanya selepas daripada Sulh Hudaibiyah kan, selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, barulah Nabi mula fokus ke arah lain kan, pergi ke arah pergi ke arah Yahudi di Khaybar, pergi ke arah Rom dan juga Parsi. Selepas daripada tu, sebelum Sulh Hudaibiyah tu, memang fokus kepada musyrikin Mekah. Maksudnya ni adalah ancaman paling utama lah yang Nabi hadapi sejak daripada Nabi berada di Mekah, sehinggalah Nabi akhirnya walaupun dah berhijrah ke Madinah, masih lagi menghadapi tentangan yang sama. Kan, sehingga akhirnya mereka mengakui Nabi ini sebagai ketua Madinah, berlakunya perjanjian antara Mekah dan juga Madinah, berlakunya gencatan senjata, barulah Nabi mula pusing arah, fokuskan dakwah dan juga siri-siri pembukaan kota baru selepas daripada Sulh Hudaibiyah tu. Jadi ujar Umar ni betul. Maksudnya sepatutnya memang kena bunuh. Kan? Kena bunuh. Dan ketika tu disebutkan dalam satu hadis, disebutkan oleh Imam Ahmad, dikatakan bahawa selepas baginda SAW mendengar hujah Abu Bakar dan juga Umar, Rasulullah SAW sifatkan Abu Bakar ni seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa AS, yang hati mereka ni lembut. Kan, hati mereka ni lembut. Dan Umar pula seperti Nabi Musa dan juga Nabi Nuh alaihi wassalam, yang hatinya tu lebih tegas. Maksudnya tuan-tuan, macam kalau kita hari ni, macam kita kena fahamlah bahawa kalau kita ada ketua, contoh kan, ketua ni kita suka bandingkan. Bila datang ketua baru, kita pun kata ketua dulu ni macam ni. Kita suka macam tu kan, membanding-bandingkan. Sebenarnya sifat tu masing-masing. Kan, sifat tu masing-masing. Yang penting adalah agama mengajar kita untuk bagaimana kita meletakkan syariat Allah Ta'ala tu sebagai batasannya. Yang penting tak terkeluar daripada agama Allah, itu yang pentinglah. Maka kita pula sebagai orang yang berada di bawah ni, macam mana kita meraihkan mereka ni lah. Meraihkan mereka. Jadi Nabi meraihkan. Tapi macam kita sebutkan, seperti mana biasalah, seperti mana tadi kita sebutkan, Nabi memang lebih cenderung kepada pandangan Abu Bakar itu sendiri. Sehingga akhirnya yang berlakunya apa dia, esoknya apabila Umar bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar, kedua-duanya sedang menangis. Lalu Umar pun bertanya, apa sebab menangis? Kalau ada sebab, dia nak menangis. Macam kita sebutkan tadilah. Kalau tak ada sebab, disebabkan kamu berdua ni menangis, aku nak menangis juga. Lalu Nabi pun sebutkan, Nabi kata apa? Nabi kata, mereka menangis kerana tebusan ataupun fidyah, kadar nilai yang mereka dapat tu terlalulah rendah. Kan? Kita sebut tadi macam banyak kan? 40 aun, 100 aun emas, sampai tahap beratus dinar.
kan, 400 dinar, kan. Terlalu banyak, kita rasa macam seorang dapat banyak dah, kalau 70 orang memang lagi banyak lah, kan. Dan ada juga contohnya macam kena ajar membaca, menulis, kan. Kita biasa dengar kisah-kisah itu pun ada disebutkan dalam rakyat-rakyat yang tertentu. Tapi walaupun kita kata harta tu macam banyak, di pihak Nabi sendiri, dia katakan bahawa ayat ni turun, yang kita bacakan tadi surah Al-Anfal ayat 67 hingga 69 tu, menunjukkan bahawa nilaian tersebut sebenarnya terlalu rendah. Terlalu rendah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah mempersiapkan azab yang sangat hampir untuk mereka. Allah Ta'ala dah bagi dah. Maksudnya bunuh je, kan? Kasarnya gitulah, kan? Bunuh je, maka mereka ni akan ditimpa dengan azab Allah. Terlalu hampir, kan? Syaratnya satu je, bunuh je. Tapi Nabi tak nak bunuh. Nabi tak nak bunuh, tak terima masa tu keputusan tu. Maka apabila Nabi bacakan ayat suratul Anfal, ayat yang ke-67 hingga 69 ni yang kita bacakan daripada awal tadi, maka pandangan ni dilihat selari dengan pandangan Umar. Maksudnya apa dia? Maksudnya bila dia sebutkan bahawa tak ada keperluan bagi seorang Nabi untuk mengambil tawanan pada awal Islam, dikala mereka ni boleh memberikan impak yang lebih besar kepada dakwah Islam. Kan itu antara ayat yang menunjukkan bahawa Nabi setuju dengan pandangan, Allah Ta'ala setuju dengan pandangan Umar supaya mereka semua ni dibunuh. Tapi walau bagaimanapun, ayat ni tidaklah menolak keputusan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW tu. Kan Allah Ta'ala tak tolak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala disebutkan dalam ayat tu, dia kata apa? Allah Ta'ala sebut laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan yang terdahulu. Maksudnya dulu dah ada dah ketetapan. Kan? Dulu dah ada dah ketetapan. Apa ketetapan tu? Ketetapan tu kalau Syekh Al-Mubarakfuri, kan, Safiur Rahman Mubarakfuri, dia kata merujuk kepada satu ayat Quran. Satu ayat Quran daripada surah Muhammad, ayat yang keempat. Hatta iza askantumuhum fashuddul wasaq fa imma manna ba'dahu imma fida hatta tad'al harbu aw zaruha. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepada kamu sama ada hendak memberikan kebebasan kepada tawanan itu dengan tiada penebusan ataupun membebaskan mereka dengan mengambil tebusan. Jadi ada dua pilihan Allah Ta'ala bagi dalam ayat surah Muhammad ni. Ayat yang pertama dia kata bagi kebebasan tanpa penebusan. Maksudnya bagi free terus. Ataupun bebas dengan tebusan. Kan, jadi Nabi ambil yang ni lah. Ini ketetapan yang diambil oleh Nabi. Jadi membebaskan mereka dengan tebusan. Dan ada satu lagi pandangan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ketetapan itu adalah apa yang telah ditulis dalam Ummul Kitab yang pertama, iaitu Lauh Mahfuz. Maksudnya Qada Qadar tu. Kan, Qada Qadar tu memang telah menetapkan bahawa mereka ni akan dibebaskan. Jadi itulah yang disebutkan dalam ayat ini sebagai isyarat bahawa apa yang dilakukan, keputusan yang diambil oleh Nabi itu sebenarnya tidak pun menyalahi, kan, tidaklah menyalahi apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Cuma lebih baik sepatutnya, kan, lebih baik sebenarnya adalah mereka semua ni dibunuh. Maka sudah tentu di sana kita faham ada hikmah tertentu yang Allah Ta'ala dah aturkan untuk segala yang berlaku dalam peristiwa Perang Badar ini. Jadi itulah yang keputusan yang Nabi ambil. Maka keputusan itulah yang diterima, dan walaupun ayat Quran ini turun, keputusan itu telah dilakukan. Dan kita nampak pun tadi memang Allah Ta'ala memberikan keluasan sikit situ, kan, keluasan, maksudnya tidaklah ditolak 100% apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada beberapa pengajaran tuan-tuan yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Antaranya penting musyawarah tu, kan. Nabi walaupun kita tahu bagi dia SAW ni memang dari sudut sifatnya itu memang lebih, Abu Bakar tu lebih menyamai Rasul, kan. Memang kita tahulah dari sudut sifatnya, cara fikirnya, dia lebih menyamai Rasul. Tapi tetap Nabi mengambil jalan untuk bermesyuarat, kan. Sebab apa? Sebab mesyuarat ni penting. Dia lebih hampir kepada kebenaran. Itu kepentingan mesyuarat. Jadi memang Nabi ambil keputusan untuk bermesyuarat dan juga menganalisis segala pandangan-pandangan yang diberikan oleh mereka-mereka yang ahli, kan, dalam bidangnya ini, dan kemudian akhirnya barulah memberikan
keputusan baginda SAW sebagai seorang ketua. Dan kita melihat juga bagaimana Omar dari sudut adab menghadapi perbezaan pandangan. Kita hari ni tuan-tuan, ini antara benda yang lacking kita lah, antara benda yang kita ni masalah betul. Kan, sebab apa? Perbezaan pandangan ni berlaku. Kita duduk suami isteri dua orang dalam rumah pun berlaku beza pandangan tak? Suami nak rumah warna ni, isteri nak rumah warna ni. Ada beza pandangan tu biasa. Suami nak makan ni, isteri nak makan ni, anak nak makan ni pula. Itu baru dalam konteks yang terlalu nukleus, keluarga. Dalam konteks yang lebih besar sudah tentu 10 kepala, 10 orang, 10 lah pandangan kan. Jadi bila keputusan tu telah diambil, maka yang lain ni kena terima. Ya, kena terima. Itu adab. Kita kena hormat pandangan orang walaupun kita rasa pandangan tu tak kena. Kan? Dan kita tak boleh paksa orang untuk terima pandangan kita, tak boleh. Kan? Tak boleh. Maka tu antara adab yang kita tengok ditonjolkan oleh Umar. Walaupun Umar ni tegas, kan, sifatnya sedikit kasar. Tapi bila dia bagi pandangan dan Rasulullah tak terima pandangan, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dan apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran yang membenarkan pandangan Umar, kita tak nampak pula yang Umar ni megah, bangga, aku dah cakap dah. Kita suka macam tu kan, aku dah cakap dah. Pandangan aku betul. Tengok kan dah jadi macam ni. Kan? Kita suka macam tu menyalahkan. Konsep azam tawakal itu kita nak kena kemahkan balik dalam diri kita. Kemudian keberanian mengakui kesilapan. Ini antara yang Nabi tonjolkan. Adab yang Nabi tonjolkan kepada kita. Bagaimana dia sendiri, baginda SAW, dia tidaklah silap. Macam kita sebutkan tadi lah, tidaklah silap. Cuma tak tepat sangat. Kan? Ada pandangan lain lebih tepat. Tapi Nabi ini dia mengakui. Kan? Dia berani. Dia berani mengakui. Kan? Abu Bakar pun sama juga. Sampai menangis. Kan? Sebab apa diberikan isyarat oleh Allah Ta'ala bahawa pandangan itu lebih tepat. Kan? Tapi bukanlah salah kita sebutkan daripada awal tadi. Kan? Bukanlah salah. Kemudian kita melihat juga bagaimana nilai akhirat itu terlalu mahal. Sehingga tak mampu nak dibeli dengan nilai wang ringgit. Walaupun dengan sebegitu banyak wang tebusan yang para tawanan ni bayar untuk tebus diri mereka. Keluarga mereka ni bayar untuk tebus ahli keluarga mereka. Isteri bayar untuk suami. Anak bayar untuk ayah. Tapi tetap tak boleh nak banding dengan akhirat. Kan? Itu antara yang sangat penting yang ditonjolkan dalam kisah yang kita bacakan sebentar tadi. Memang Masya Allah. Kan? Masya Allah. Dan ada juga beberapa perkara yang lain yang kita boleh nampak. Contohnya, tawanan perang boleh ditebus sama ada dengan wang ataupun dengan perkhidmatan. Boleh juga. Kan? Macam kita sekarang ada khidmat sosial kan. Kalau kita dekat undang-undang zaman sekarang lah, kita ada khidmat sosial. Kan? Saya dulu mengajar di Jelebu, kami dekat dengan penjara Jelebu. Kan? Penjara Jelebu ni, bila kami pergi berborak dengan berborak dengan warden penjara dan juga pegawai-pegawai penjara. Kan? Mereka sebut banduan ni dia ada beza-beza tahap. Perbezaan mereka tu kita boleh tengok melalui warna baju dia, warna oranye, warna hijau. Jadi warna oranye ni antara yang paling lenient lah, yang ada kepercayaan. Mereka ni boleh buat kerja luar. Mereka ni duduk penjara, tapi boleh buat kerja luar. Dalam konteks penjara Jelebu tu, mereka ni dibawa untuk ternak lembu. Dibawa untuk ternak lembu. Kalau ada pegawai kerajaan ataupun ada function-function tertentu yang perlukan khemah, kan, maka banduan digunakan untuk bagi khidmat memasang khemah. Kan? Ada, maksudnya dibawa keluar. Banduan ni sukalah bila dapat keluar daripada penjara kan. Jadi ada level-level tertentu. Kan, yang kesalahan lebih berat, yang ada tidak menunjukkan perangai yang baik dalam penjara tu, dia tak bagilah. Tapi mereka yang dah tonjolkan sifat yang baik, nampak keinsafan, kesalahan pun mungkin ringan je, dan mereka ni sebenarnya mendapat upah. Jadi boleh dengan khidmat tu, kan? Boleh dengan khidmat, boleh dengan wang pun boleh. Wang ni maksudnya harta lah. Dan kita boleh nampak lah ada dinar, ada dirham, ada emas yang diambil sebagai tebusan atau fidyah daripada tawanan perang ni. Dan ada juga di antara mereka yang menepus diri dengan mengajar membaca dan juga mengira. Sebab ketika itu tak ramai cikgu kan, tak ramai orang yang mahir membaca dan juga mengira, maka Islam turut mendapat manfaat daripada khidmat yang diberikan oleh tawanan perang ni. Dan harta ghanimah adalah harta yang halal. Ini pun antara yang penting jugalah, yang boleh diagihkan sesama tentera yang terlibat kan. Sebab harta ghanimah ni adalah harta yang dirampas lepas daripada itu harta peperangan. Maka boleh
diagihkan kepada orang-orang Islam yang terlibat. Berbeza dengan syariat sebelum Rasulullah yang mengharamkan tenteranya memakan hasil daripada harta rampasan perang tersebut. Dia beza. Sebab tu bermula daripada perang Badar, kemudian perang Uhud dan sebagainya, harta-harta ghanimah ni biasanya diagihkan. Dan Nabi sendiri, kalau kita baca dalam Bab Al-Kabair contohnya, ada bab khusus cerita tentang haram mengambil harta ghanimah tanpa hak, kan? Maksudnya kena biar diagihkan oleh parlimen mengagihkan harta ghanimah itu kepada tentera-tentera mengikut nilaian-nilaian tertentu. Dan disebutkan pengharaman tu sampai tahap disebut apa? Nabi sebut dalam hadis tu, walaupun dengan sekadar ambil sepotong tali, kan? Maksudnya kalau kita kata kasar, kalau sepotong tali ni macam Allah tak ada nilai langsung, kan? Tapi tak, kan, tetap haram, berdosa besar, dan boleh dihukum dengan hukuman yang sangat berat di akhirat kelak, kerana mengambil harta yang terlalu sedikit daripada ghanimah. Jadi harta ghanimah ni halal diagihkan kepada tentera-tentera yang terlibat, tapi haram mereka ni mengambil yang bukan hak. Jadi mesti apa-apa yang mereka ambil itu mesti dipulangkan kembali kepada parlimen, kemudian parlimen mengagihkan balik, kan, mengagihkan kembali. Dalam kisah harta ghanimah ni banyaklah, dalam sirah banyak cerita, kan, banyak cerita lah. Kita boleh mendalami lagi selepas daripada ni. Alhamdulillah. Jadi saya ingat cukup sekadar tu pada dalam bab kita pada hari ini, bercerita tentang perang Badar, salah satu daripada peperangan yang penting dalam Islam. Bahkan tentera perang Badar ni diberikan jaminan oleh Allah Taala, kan, bahawa mereka semua ni adalah ahli syurga, dan mereka yang terlibat dengan perang Badar juga mendapat portion khusus. Kalau dalam bab para sahabat ni nak bagi harta selepas daripada kewafatan Rasul, kan, mereka ni ada portion yang khusus, macam Osman dan juga Abdul Rahman contohnya. Bila mereka mengagihkan harta mereka ni, biasanya ada portion untuk ahli Badar ni. Maksudnya kepentingan mereka ni dalam menjaga agama, sumbangan yang sangat signifikan kepada kita. Cuma dalam konteks kita bab muafaqat ini, apa yang perlu dilakukan kepada tawanan perang dalam konteks perang yang pertama dikala Islam belum lagi kuat, maka mengambil tawanan, tebusan daripada tawanan itu bukanlah langkah yang baik. Sebaiknya yang lebih baik adalah kita mengurangkan risiko, kan, mengurangkan risiko keselamatan kepada Islam dengan cara membunuh tawanan-tawanan yang diambil. Tapi dalam konteks, sebab ayat ni dia sebut dalam konteks Nabi itu lemah, kan, Madinah ni belum lagi kuat ketika tu sebab dia berada di awal Islam lagi. Tapi apabila kita melihat pun, bila mana perkembangan ketenteraan berlaku, Islam semakin kuat, maka tawanan-tawanan perang ni biasa diambil oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ingat cukup sekadar tu untuk perbincangan kita dalam perang Badar pada hari ini. Saya buka mungkin 1-2 minit kalau ada sebarang persoalan, insya-Allah. Okey, saya ingat tak ada kot soalan daripada sahabat-sahabat sekalian. Kita jumpa pada masa yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama.